来祷告。 Kami bersyukur untuk kasih yang besar yang kami dapatkan dari Tuhan. 主啊，我们非常感谢你，我们能够接受你至大的爱， Kasih yang terus memberikan kami kehidupan. 你的爱一直赐给我们生命， Bahkan kasih yang memampukan kami melayani Tuhan dan sesama kami. 甚至是爱让我们能够今天服侍神、服侍人。 Kami mempersiapkan hati dan pikiran kami 我们准备我们的心思意念， untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu. 来一起聆听主你的话语。 Pakai kedua hamba-Mu yang terbatas jadi alat Tuhan. 主啊，请你使用你2位有限的仆人成为主的器皿， Dan seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkannya. 并且所有主你的信徒聆 Di 听 dalam 的， nama Tuhan Yesus. 奉靠主耶稣基督圣名， Amin. 阿门。 Salam, selamat pagi untuk setiap kita jemaat Tuhan. Silakan duduk. 平安，弟兄们早上好，请坐。 Kita bersyukur di hari ini Tuhan kembali memberikan kita kesempatan untuk kita boleh datang memuji menyembah kepada Dia. 非常感谢神，今天神还赐给我们机会，可以一起来敬拜他、赞美他、称颂他。 Mari kita membuka Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai yang ke-17. 我们翻开约翰福音第15章第9节到17节， Kita baca bagian ini bergantian. 我们来用琴的方式来念。 Saya baca ayat yang ke-9, saudara sekalian baca ayat yang ke-10. 我念第9节，弟兄姐妹念第10节。 Saya mulai ayat yang 9 berbunyi demikian. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Semua itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihanilah seorang akan yang lain. Mau dibaca? Ada satu hal yang paling sulit untuk kita lakukan di dalam dunia ini ketika kita menjalani kehidupan, 一件事很难做得到，当我们进行我们的路程在这个世界上， yaitu mengasihi. 就是爱别人。 Karena seringkali ketika kita berbuat kasih, kasih itu didasarkan kepada sesuatu yang kita tuntut dari orang lain. 因为常常我们爱别人，但是带着条件，我们要求别人先爱我们。 Saudara, sehingga tidak heran orang-orang di dunia ini mengatakan demikian. 所以不奇怪，世上的人都这样说。 Kalau kamu baik sama saya, 如果你对我好， saya akan jauh lebih baik dari kamu. 我会加倍的对你好。 Tapi kalau kamu jahat sama saya, 但是如果你对我坏， saya akan lebih jahat dari kamu. 我就会待你更坏。 Atau ada orang yang mengatakan demikian. 或者有人这样说， Kita bisa saling mengasihi oleh karena kasih itu saling menguntungkan. 我们可以彼此相爱，因为爱是互相的有利益。 Sehingga motivasinya adalah dua-duanya sama-sama untung. 所以他的动机就是我们互相的有利益。 Berarti ada satu hal yang kita cari dari orang lain sehingga dengan demikian kita mudah menyatakan kasih kita. 所以有某些是我们要求别人的，所以成为我们的条件爱别人。 Saudara-saudara, seringkali bungkusan kasih itu dikemas dengan motivasi-motivasi yang demikian. 所以常常爱心的包装就是这些动机。 Maka pada pagi hari ini bagaimana kita bisa melihat apa sebenarnya yang diajarkan oleh Yesus kepada para muridnya ketika dia memberikan perintah untuk mengasihi. 所以今天早上我们来看主耶稣
说对他的门徒说些什么？当他赐给他们命令要彼此相爱。 Pertama, mari kita melihat dasar dari perintah untuk mengasihi itu. 第一件，我们来看我们的根基，来彼此相爱。 Ayat yang ke-9 berkata demikian, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. 第9节这样说：“我爱你们，正如父爱我一样。” Yesus menjelaskan bahwa di antara pribadi Allah Tritunggal, 主耶稣解释，在这个三位一格所有的三位一体的上帝， diikat oleh satu ikatan, ikatan itu namanya kasih. 用一种的约束来将他们三位束起，就是爱。 Maka kasih Allah itu, kalau kita bicara Allah adalah kasih, 所以说到爱，如果我们说上帝就是爱， saudara tidak pernah berlaku untuk Allah yang sendiri. 就是不在于一位的上帝， Karena kasih itu harus diberikan kepada pribadi yang lain. 因为那爱应该分给其他的位格。 Makanya ketika kita bicara tentang Allahnya kekristenan, Allah Tritunggal, 所以当我们说到基督教的神就是三位一体的神， ikatan kasih itu mengikat antara Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. 爱的束就是说我们的上帝父神、父子跟圣灵。 Ketiganya saling mengasihi. 这三位一体都是互相彼此相爱的， Bahkan kasih di antara mereka jauh sebelum dunia diciptakan. 甚至他们的爱已经存在，远远超过世界还没有被造， Jauh sebelum segala sesuatu ada. 远远还没有一切的东西存在， Kasih itu sudah ada di dalam kekekalan. 爱已经存在在永恒里了。 Berapa waktu yang lalu 几段时间过去， pemerintah membuat sebuah kebijakan yang membuat dunia tersentak. 政府做了一个政策，就是让世界吓到的事， Kurang lebih 1 bulan lewat yang lalu. 大概就是1个月前， Apa itu? 是什么呢？ Tiba-tiba pemerintah menghentikan ekspor batu bara. 突然间我们的印尼政府停止了出口这个煤， Dan membuat dunia tersentak karena kaget. 他们全世界都吓到了， Karena salah satu sumber alam batu bara itu ada di Indonesia. 因为煤矿其中之一在全世界就是在印尼。 Saudara, masalahnya adalah ternyata kebutuhan batu bara di dalam negeri itu mengalami defisit. 原来我们国家需要的煤矿的已经缺少了这个煤， Sehingga beberapa PLN itu terancam krisis listrik. 所以我们的发动机在印尼发电机缺少了， Lalu keluarlah larangan untuk mengekspor batu bara ke luar negeri. 所以政府就停止了，不可以再出口这个煤。 Ini perintah yang tidak biasa. 这不是普通的命令， Ini keputusan yang melawan arus 这就是反这个流潮的一种的决定， dan menimbulkan pro kontra di seluruh tanah air. 然后在全国也发起了轰动。 Tetapi saya tertarik sekali ketika Presiden memberikan alasan kenapa dia memberikan larangan ekspor batu bara. 但是我觉得很好奇，当我们的总统决定不可以出口这个煤块， Dia mengajak seluruh orang yang menentang dia untuk membaca kembali Undang-Undang Dasar khususnya pasal 33. 他邀请所有反对他的人来在一起读我们的国家的宪条，就是特别在第33条。 Yang bunyinya kira-kira bahwa kekayaan yang ada di seluruh Indonesia itu harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. 这个宪法的说法就是，我们所有印尼的一切的这个财产应该用在人民的利益方面， Saudara, itu dasarnya. 那就是它的根基。 Sehingga dengan mudah saja Presiden bisa menghentikan ekspor ke luar negeri. 所以很容易的，我们的总统就能够停止我们出口这个煤块。 Maka kasih di antara Allah itu terjadi 这就是神之间的爱已经发生了， karena ada dasarnya. 因为有它的根基。 Allah Bapa mengasihi Allah Anak. 父神是爱子的， Maka Yesus berkata, seperti Bapa mengasihi aku, demikianlah aku mengasihi kamu. 所以主耶稣说，就像父神爱我，我就是这样的爱你们。 Tadi saya mengatakan kepada kita, mari kita mundur kepada satu titik di mana semua belum ada. 刚才我已经说了，我们倒退，当所有的还不存在的时候， Kasih bukan hanya ada ketika
Allah di dalam diri Yesus itu hadir dan turun ke tengah-tengah dunia. 爱不单单当主耶稣来到这个世上亲临的时候才有爱的。 Mari kita mundur ke satu titik di mana penciptaan juga belum ada. 我们来退回到一点，就是当世界万物还没有被造， Di mana penebusan dan kejatuhan belum terjadi. 救赎跟这个跌入最终还没有发生， Di mana pengampunan juga belum terjadi 然后赦罪也还没有发生， secara kronologi. 照这个期序， Maka disitulah, di titik itulah kasih sudah ada. 就在那一点，爱已经存在了。 Saudara, itulah dasar kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. 这就是主耶稣所教导的爱的根基， Kasih di antara pribadi Allah. 就是在上帝的神的位格当中，他们彼此相爱。 Yang kedua, 第二点， Yesus telah mengajarkan dasar dari kasih, maka sekarang dia memberikan perintah untuk saling mengasihi. 主耶稣已经教导了爱的根基，然后他设下命令，就是要彼此相爱。 Perintah ini diulang dalam 2 ayat. 这个命令重复在2个经节里。 Ayat 12 dia berkata demikian, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. 在12节这样说，你们要彼此相爱。 Ayat 17 dia berkata, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. 这就是我的命令。然后13节，人为朋友舍命，人的爱心就没有比这个更大。 Kita melihat di sini bahwa Yesus menetapkan sebuah standar kasih yang tinggi sekali. 在这里，我们看得见主耶稣给了一个很高的标准对于爱。 Kasih di antara pribadi Allah. 爱就是存在在上帝的位格里。 Lalu kasih yang sama Yesus pakai untuk mengasihi para murid. 同样的爱，主耶稣也用在门徒的身上。 Lalu kemudian dia meminta para murid, orang-orang yang mengikut dia untuk hidup saling mengasihi. 然后他要求他的门徒，然后跟随他的人要彼此相爱。 Di titik ini kasih menjadi pergumulan yang berat. 在这一点，爱成为很沉重的这个奋斗。 Karena natur kita sebagai manusia yang berdosa bukanlah manusia yang penuh dengan cinta kasih. 因为我们人类的本性不是充满爱心的。 Saudara ingat anak-anaknya Adam dan Hawa. 弟兄姐妹，是否还记得亚当和夏娃的儿子们呢？ Mereka saudara kandung Kain dan Habel. mereka 他们都是同父同母的， Tapi ada kebencian di sana. 但是在这里充满着恼恨， Karena memang realitanya sulit untuk mengasihi. 因为它的本质就是很难的相爱。 Bahkan di tengah-tengah keluarga pun sulit untuk menyatakan kasih yang tulus. 甚至在我们的家庭当中，我们也很难彰显出这个诚恳的爱。 Slide-nya bisa dilanjutkan saja ke slide yang berikutnya. 请视频再换一个图片。 Saya membaca berita ada seorang ibu yang ada seorang anak yang menggugat dan mengusir ibunya dari rumah. 我读到一条新闻，就是有一个孩子他控诉他的母亲。 Seorang anak kandung yang dikandung dibesarkan sampai menjadi seorang yang berhasil dalam hidupnya. 一个亲生的儿子，他已经被母亲养活了、养大了，然后成为有成就的一个人。 Tapi karena dia ingin menguasai harta yang ada di rumah, maka dia menggugat ibunya dan akhirnya ibunya terusir dari rumah. 但是因为他想多吞他家里的财产，所以他控诉他的母亲，然后想赶他的母亲从家里出去， Saudara, ini sepertinya tidak mungkin terjadi. 就好像不可能发生的一件事。 Tapi terjadi beberapa bulan yang lalu. 但是几个月前就发生了， Seorang ibu yang mengandung di luar pernikahan 因为母亲她没有结婚就怀孕了， menghebohkan daerah Siantan beberapa waktu yang lalu. 这段时间轰动了这个新埔头， Karena setelah dia melahirkan anaknya dibuang ke tong sampah. 因为她诞生了孩子以后，她就将这个婴儿丢在垃圾桶。 Saudara, saya kaget kenapa? Karena tong sampah itu tempat di mana saya tiap sore buang sampah. 我很惊讶，因为那个垃圾桶就是我常常每天去丢垃圾的地方， Dekat dengan tempat tinggal saya sekarang. 就是靠近我现在的住处， Sulit untuk mengasihi, bukan? 是不是很难去爱 Di 别人？ dalam pernikahan kalau ada pengkhianatan pernikahan sulit bagi suami untuk mengasihi istri. 在这个婚姻里，如果有背叛的话，丈夫就很难爱妻子了， Sulit memberikan pengampunan kepada orang yang menyakiti kita. 就很难去原谅一个人已经伤了我们的心的人。 Seorang ibu yang telah menikah dan punya lebih dari 5 anak
tiba-tiba meminta saya datang ke rumah. 有一个女士，因为她有5个孩子，突然间她叫我去她的家， Belum saya mulai berdoa, dia sudah nangis duluan. 我还没开始祷告，她就先哭了。 Menceritakan perilaku suaminya yang kasar dan sering main tangan. 她诉说她丈夫非常的常常打她动粗。 Anak dan istri tidak punya hak bertanya kepada suami 儿女们跟这个妻子没有权去问她的丈夫 tentang rumah, tentang masa depan, tentang apa saja. 关于他们的房子，关于他们的将来。 Mereka hanya taunya tinggal, terima uang, dan hidup. 他们只知道住下来，然后领钱，然后生活。 Masalahnya adalah sekarang mereka tinggal di kontrakan. 他的问题就是他们正在租一个房子， Kontrakan yang sumpek, yang padat. 非常这个沉闷的一个家。 Suaminya kerja di luar negeri dan punya uang yang banyak. 她的丈夫工作在外地，然后拥有许多的钱。 Tiap kali bicara tentang kapan kita punya rumah, 每次提到我们什么时候自己买房子， dari luar suaminya marah dan bentak dia. 从外面她的丈夫就骂她，然后这个斥责她。 Kalau suaminya pulang ke sini, 如果她的丈夫回家的话， sekali-sekali mengungkit tentang masalah rumah, 一点点提到房子的事， maka dengan mudah suaminya main tangan, main pukul. 她的丈夫就很容易的动粗了。 Lalu saya tanya, apakah suami ibu orang Kristen? 然后我问你的丈夫是基督徒吗？ Dia jawab mungkin iya, 他得的回答是可能是， karena KTP-nya Kristen. 因为他身份证是基督教。 Saya bilang sama dia, ibu sorry ya, ibu tidak bisa mengharapkan suami ibu orang yang penuh kasih karena dia bukan anak Tuhan. 我说很抱歉，你不能盼望你的丈夫是充满爱，因为他不是真正的基督徒。 Kita tidak bisa menuntut kasih yang besar dari orang-orang yang ada di dunia, orang-orang yang tidak mengenal kasih Allah. 我们不能够要求一个没有认识神的人，不认识神的人他会有爱。 Maka kalau kita melihat fenomena yang terjadi di berbagai tempat, di tengah-tengah masyarakat, berita tentang kriminal dan kekerasan, 所以我们看所有的现象，然后一切的犯罪刑法在这个新闻上 sering terjadi di sekitar kita. 常常发生在我们的周围， Dan kadang membuat kita bisa tersentak, 有时候会让我们很惊讶， seolah-olah tidak percaya. 就好像很难去信。 Saudara, kenapa demikian? 为什么会这样呢？ Karena mereka tidak mengenal kasih yang datangnya dari Allah. 因为他们根本不认识那从神来的爱。 Di titik saling mengasihi ini, kasih paling berat untuk dilakukan. 在这彼此相爱这一点是很难做得到相爱的。 Yesus tahu bahwa ini yang paling berat dilakukan. 主耶稣知道这是最沉重能够做得到的事， Maka dia mempraktekkan kasih yang berat itu kepada para murid, kepada dunia yang membenci dia. 所以他先施行这爱，对这个恨他的世界，对这个人。 Yesus tahu dia akan dikhianati dan akan ditinggalkan oleh para muridnya. 主耶稣已经知道了他会被卖，然后被他的门徒离弃， Tapi Yesus tetap mengasihi mereka 但是主耶稣仍然爱他们， dan terus mencari mereka kembali. 一直寻求他们回来。 Walaupun dia ditinggal, walaupun dia dibenci, walaupun dia dikhianati, 虽然他已经被抛弃了，被痛恨了，然后被人离弃， dia tetap menyerahkan nyawanya bagi mereka. 他仍然舍去他自己的性命， Dia menjadikan mereka sahabatnya. 他把他们当作是他的朋友， Dia tetap memakai mereka yang tidak sempurna itu menjadi alatnya. 他仍然使用那些有限的人成为他的器皿。 Saudara, bukankah hal yang sama Yesus lakukan kepada kita? 是不是同样主耶稣也这样待我们呢？ Kalau kita melihat dalam kehidupan kita secara dalam, 如果我们在深处的去寻找我们自己的性命， saudara, jujur kita sering membuat Tuhan itu kecewa. 坦白说，我们常常让神失望了， Karena sering kali kita tidak mampu mencapai standarnya Tuhan, standar kasih Tuhan 因 itu. 为我们常常很难达得到上帝的标准，上帝标准的爱。 Tapi yang harus kita ingat dalam ketidaksempurnaan dan ketidakmampuan kita untuk ikut Tuhan, 我们要记得，虽然我们达不到，然后不完美的去跟随主， maka Tuhan terus datang mencari kita, menguatkan kita. 但是主一直来寻找我们，一直让我们坚固， Maka untuk bisa saling mengasihi, 所以让我们能够彼此相爱。
Bagian yang ketiga, 第3段， ayat 9 dan ayat 10 berbunyi demikian. 在第9、第10节这样说： Tinggallah di dalam kasihku itu. 你们要藏在我的爱里。 Ayat yang 10 bagian yang terakhir. Seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. 在第10节下半节这样说：正如我遵守我父的命令，藏在他的爱里。 Tidak ada alasan yang lain supaya kita bisa mengasihi. Hanya satu jawabannya, tinggal terus menerus di dalam Tuhan. 没有其他的理由，我们可以彼此相爱，就是我们要藏在主的爱里。 Bahkan kalau kita mundur ke beberapa ayat sebelumnya di pasal 15 ini, 甚至如果我们退回几段经文在上面， Yesus berkata dalam ayat yang kelima bahwa di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. 主耶稣这样说：在我以外，你离开了我，你就不能做什么。 Termasuk kita tidak mampu mengasihi. 包括我们也不能彼此相爱， Kasih tidak pernah mudah untuk dilakukan. 爱不曾容易去施行的。 Sekalipun kita menjadi orang Kristen berpuluh-puluh tahun. 虽然我们已经几十年了成为基督徒， Saudara, karena kasih melibatkan titik emosi dan harga diri. 因为爱把我们的情绪，然后我们的尊严滚在一起。 Seringkali kasih diperhadapkan dengan penerimaan yang tulus. 常常我们的爱是要面对那个诚恳的接纳。 Seringkali kasih diperhadapkan dengan pengampunan kepada orang-orang yang menyakiti kita. 爱是常常要面对那些已经伤害我们的人。 Seringkali kasih diperhadapkan dengan kesetiaan kepada orang yang mengkhianati kita. 爱是常常要面对那些他们应该忠诚的，但是他们背叛我们。 Maka hanya tinggal dan melekat di dalam Tuhan, kasih dan pengampunan itu menjadi mungkin untuk dilakukan. 所以只有我们住在上帝的爱里面，我们就能够施行出彼此相爱，并且原谅别人。 15 tahun yang lalu, 15年前， gereja saya di Sintang itu menjalin kerjasama dengan gereja di Singapura. 我们的教会在新当跟这个新加坡的教会有这个合作。 Dan setiap tahun datanglah rombongan mission trip dari Singapura pergi ke Sintang untuk pelayanan. 所以每一年从新加坡来的这个宣教团体从新加坡来到新当。 Ada sepasang suami istri yang terus-menerus memberikan kesetiaan dalam pelayanan mission trip itu. Mereka selalu datang setiap kali ada rombongan datang. 有一对夫妻很忠诚的、很忠心的，每一年他们都参与这个小组来到我们的地方。 Mereka sangat setia mendukung pelayanan di pedalaman. 他们非常的忠心来支持这个在内地的一些的服事。 Suatu ketika sedang mengadakan ceramah di gereja, 于是当他们宣讲在这个教会里， istrinya memimpin seminar untuk membina kaum ibu di gereja. 他的妻子就带领这个姐妹会。 Saudara, tiba jam makan siang jam 12-an. 然后12点多的时候，就是吃午饭的时候， Mereka break untuk makan siang. 他们就休息，然后吃午饭。 Tempat makan itu ada di seberang jalan. 然后吃饭的地方就是在这个要过马路， Dan semua orang yang ikut seminar di gereja itu harus pergi menyeberang. 所有参加这个讲座的要过马路去吃饭。 Termasuk ibu yang pimpin seminar ini, orang Singapura ini. 包括这新加坡的人这位女士， Dia orang pertama yang pergi. 她是第一个人去的。 Saudara, ketika dia ada di tengah-tengah jalan, 当她走到半路的时候， tiba-tiba 突然间， datanglah sebuah sepeda motor dengan kecepatan yang tinggi sekali. 来了一辆摩托车，骑得非常的快的速度， Dan dalam hitungan detik 在几秒钟 menghantam tubuh ibu pendeta ini. 就撞到这位师母， Dia terseret kurang lebih 15 meter. 然后她被拖了在马路上大概15米， Dan lukanya sangat parah dan dia meninggal di tempat. 然后因为伤得太重了，所以她当场就死了。 Maka gereja yang tadinya penuh dengan sukacita pelayanan tiba-tiba menjadi hening. 所以刚刚充满喜乐的侍奉的教会，然后突然间就静了， Karena kejadiannya begitu cepat terjadi. 因为发生的事情太快了， Dan akhirnya menjadi sebuah duka cita yang mendalam. 然后成为了非常深的这个悲哀。 Datanglah suaminya ke situ. 然后她的丈夫就来到那边， Dan orang-orang gereja juga datang ke kejadian itu. 然后教会的人都去了那个地方， Mereka mengamankan pelakunya. 他们就将这个撞他的人抓起来， Dan segera mengurus untuk lapor ke pihak kepolisian. 然后马上去办能够报警。
Suaminya menghampiri jenazah istrinya. 她的丈夫就走前她妻子的尸首， Lalu dia berdoa di situ. 然后他就在那儿祷告了， Lalu kemudian dia menghampiri pihak gereja 然后他就靠近教会的人， yang sedang mengamankan pelaku yang menabrak istrinya itu. 正在将这个人把守， Lalu dia menghampiri pelaku itu. 然后他就靠近那个撞他妻子的人， Dia mengucapkan sebuah kalimat yang sulit dan tidak pernah dibayangkan. 他说出一个很难说出口的，我们想象不到的一句话。 Dia mengatakan, aku ini orang berdosa. 他说我是个罪人， Tuhan mengasihi aku. 主爱我， Tuhan mengajarkanku untuk pergi mengasihi. 主耶稣也教导我要出去爱别人。 Itulah sebabnya aku tiap tahun datang dari Singapura pergi ke Sintang karena aku mengasihi orang-orang yang ada di sini. 之所以每一年我从新加坡来到这个地方，因为我爱这里的人， Dia bilang, aku tidak akan melaporkan kamu ke polisi. 我不会投诉你去警察局。 Sekarang pulanglah ke rumahmu dan kasus ini kita selesaikan. 现在你可以回家，然后我们结束这件案件， Aku mengasihi engkau. 因为我爱你， Aku mengampuni engkau. 我也原谅你。 Tidak ada di antara kita yang menghendaki peristiwa kecelakaan ini terjadi. 没有一个人会盼望这件事发生。 Saudara, kenapa bisa melakukan itu? 为什么能够做得到这件事呢？ Karena dia tinggal di dalam kasih Tuhan. 因为他住在主的爱里面。 Jujur saya mengatakan kepada kita, di titik ini kasih paling berat untuk dilakukan. 坦白说，在这一点，我可以说很难做得到这种爱。 Maka hanya tinggal di dalam kasih Tuhan, orang-orang yang bergumul untuk mengasihi, untuk mengampuni, mereka akan dimampukan. 所以只有住在主的爱里面，才能够一个人能够奋斗，然后能够爱别人。 Saya menutupnya dengan satu cerita. 我要结束用一个故事。 Beberapa waktu yang lalu saya berbicara dengan pendeta di Sinode GKY. 几段时间，我跟我们的大会牧师说话， Seorang pendeta berkata kepada saya, 有一位牧师对我说 Tuhan tahu apa yang paling berat 传道什么是最沉重的呢？ di dalam pelayanan 在你的圣工上， di gereja Chinese. 在这个华人的教会里， Saya bilang, kendala bahasa. 我说就是语言的拦阻。 Saya tidak bisa Mandarin, tidak bisa Hakka, tidak bisa Teochew. 我不会说国语或者客家话或者潮州话， Dan menyebabkan sulit berkomunikasi dengan para orang tua dan jemaat yang ada. 之所以我跟所有的这个会友跟所有的人很难的沟通。 Bukankah kalau bisa bahasa daerah akan jauh lebih mudah dan bisa jauh lebih dekat? 是不是如果我会本地的语言，我就会更亲近他们？ Itu yang selama ini saya rasakan. 这就是一直以来我的感受。 Lalu pendeta itu berkata begini kepada saya, 然后这位牧师这样对我说 Contoh, jangan takut, 传道不要怕， jangan khawatir. 不要担心。 Ada satu bahasa yang dimengerti oleh semua orang. 有一种语言，所有人都明白的 Dimengerti oleh anak-anak sekolah minggu. 主任学生也明白 Dimengerti oleh remaja pemuda. 青少年们也明白 Dimengerti oleh orang tua. 老年人也明白的， Bahasa itu adalah bahasa kasih. 那就是爱的语言。 Lakukan itu terus menerus. 你一直的这样做下去， Teruslah mengasihi. 一直要去爱， Teruslah mengasihi. 一直爱， Mereka akan mengerti 他们就会明白， bahwa mereka dikasihi. 因为他们被爱。 Mari kita berdoa. 我们祷告， Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. 主要感谢你的话语， Mampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami. 帮助我们能够施行在我们的生活里。 Kami mengakui dengan jujur, bahkan sering kali kami sulit sekali untuk mengasihi. 我们坦白的承认，你说我们非常难的去爱， Tapi kami percaya dan di dalam anugerah-Mu yang besar itu, 但是我们相信，在你知道的恩典里， Tuhan memberikan kami kemampuan untuk kami mengasihi. 你赐给我们能力，能够去爱别人。 Kalau saat ini kami masih bergumul dengan orang-orang tertentu yang ada di dalam kehidupan kami, 如果到这时刻，我们还一直奋斗，一直的挣扎，对我们爱的人， entahkah pasangan kami, 可能是我们的配偶， entahkah orang tua kami, 或者我们的父母， entahkah sesama saudara kami, 或者我们的弟兄姐妹， atau dengan rekan dan sahabat, 或者我们的同工，或者我们的朋友， di mana kami ditantang untuk mengasihi mereka, 在那儿我们被挑战来爱他们， untuk mengampuni mereka, 要原谅他们， untuk setia kepada mereka. 来对他们忠诚。
Tolong kami ya Bapa 主啊，父神帮助我们 untuk menyatakan kasih Tuhan 来彰显主的爱， terus menerus 一直的去做， sepanjang hidup kami. 我们一生一世做， Dalam nama Tuhan Yesus. 奉主耶稣基督的圣名， Amin. 阿门。